Derita dan sengsara yang tidak berkesudahan sejak 66 tahun lepas. Itu nasib penduduk Palestin semenjak kerajaan British membenarkan penubuhan negara haram Yahudi di kawasan pentadbiran dan jajahannya di wilayah mandat Palestin pada 14 Mei 1948. Semenjak daripada itu, penduduk Palestin berhadapan dengan pelbagai bentuk penindasan oleh rejim Zionis yang rakus terus memberi pelbagai tekanan kepada penduduk di wilayah tersebut. Dan terbaru, pada pertengahan Jun lalu, rejim Zionis terus mengganas dengan melancarkan serangan ke atas penempatan awam di Gaza. Ikuti laporan Ahmad Fauzan Azmi dan jurukamera Muhammad Salim yang berkesempatan mengikuti misi kemanusiaan Gaza Kelab Putra 1 Malaysia dalam menyalurkan bantuan ke wilayah konflik tersebut. Sekian lama penduduk Palestin menanggung derita akibat kekejaman rejim Zionis sehingga menyebabkan beribu nyawa yang tidak berdosa terkorban. Malah, keadaan itu diburukkan lagi dengan sukatan demi sukatan oleh rejim Yahudi itu di bawah pentadbiran Benjamin Netanyahu terhadap penempatan awam di Gaza, sehingga menyebabkan kekurangan sumber bekalan asas seperti makanan dan bekalan perubatan di wilayah yang ditadbir urus oleh Kerajaan Perpaduan Hamas Fatah. Atas keprihatinan penderitaan penduduk Palestin di Gaza, Kelab Putra 1 Malaysia KP1M telah menerbangkan lebih 40 tan bantuan bekalan makanan dan perubatan bagi misi kemanusiaan kali ini. Untuk memasuki ke wilayah Gaza tidak semudah yang disangka, memandangkan ia memerlukan kelulusan kerajaan Mesir, iaitu satu-satunya negara yang mengawal pintu masuk ke bahagian selatan wilayah bergolak tersebut. Ini menyebabkan misi kemanusiaan KP1M ke Gaza terkandas seketika, sementara menanti kelulusan khas hasil perbincangan bersama antara kerajaan Malaysia dan Mesir. Sementara menunggu kelulusan itu, rombongan sukarelawan dibawa ke beberapa hospital di Kaira yang menempatkan mangsa kekejaman Zionis laknatullah. Rejim Zionis jelas menjadikan orang awam sebagai sasaran utama, memandangkan kebanyakan pesakit mengalami kecederaan teruk. Meskipun beribu alasan diberi oleh rejim Zionis, namun kesengsaraan dan penderitaan penduduk Gaza menjadi bukti nyata kebiadaban mereka. Ibrahim Bilal, 21 tahun, antara 17 mangsa yang diserang oleh tentera Zionis sebaik sahaja keluar daripada masjid di Rafah sejurus menunaikan solat asar. Ia berlaku pada minggu terakhir ketika umat Islam di seluruh dunia menjalani ibadah Ramadan. Ibrahim telah menjalani 3 kali pembedahan kecil dan bakal menjalani 4 pembedahan susulan bagi kecederaan parah di bahagian bahu. Nasib yang sama juga turut menimpa Ahmad Hamid Hanawi yang mengalami kecederaan di bahagian kaki akibat serangan rejim Zionis di sekitar kawasan Jabalia ketika dalam perjalanan pulang ke rumah selepas selesai solat subuh. Lebih malang lagi, kanak-kanak dan wanita juga menjadi mangsa yang terjejas teruk akibat serangan rejim itu yang dipercayai menggunakan senjata kimia. Bukan itu sahaja, rejim Yahudi juga turut mencabuli kejahatan senjata yang dipersetujui apabila melancarkan serangan terhadap orang awam ketika umat Islam sedang menyambut kedatangan 1 Syawal. Ruah Abu Zaid dan Mustaqim Billah antara 2 kanak-kanak yang menjadi mangsa dalam serangan yang dilakukan oleh rejim Zionis pada sebelah petang sambutan Aidilfitri yang turut mengakibatkan beberapa anggota keluarganya terkorban. Sudah pastinya wanita yang anda lihat di belakang saya ini merupakan antara mangsa kepada kekejaman Yahudi. Dan lebih malang lagi, mereka diserang ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri pada belah petang. Dan 2 kanak-kanak di belakang saya ini juga merupakan cucu kepada wanita yang diserang tadi. Dan mereka merupakan antara saksi kepada kekejaman Yahudi di wilayah Gaza.
Penderitaan mangsa kekejaman rejim Yahudi yang dirawat di Mesir hanyalah sebahagian kecil penderitaan yang dapat disaksikan. Namun, hakikatnya beribu lagi mangsa sedang menderita akibat kebiadaban tentera Yahudi di tanah Palestin. Dan ini antara mesej yang ingin disampaikan oleh keluarga mangsa kekejaman rejim Zionis. And we live bisalam. We want to live another people of the world as easy people who want the freedom. We want freedom. Kisah kembara misi kemanusiaan ke Gaza tidak terhenti di sini. Ikuti siri kedua laporan yang akan mengumpas lebih lanjut mengenai cabaran yang terpaksa ditempuhi sepanjang tempoh misi kemanusiaan ke zon konflik itu.